Yang berhormat Dr. Muhammad Hatta bin Muhammad Ramli, Kuala Krai. Tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Sri Ketua, soalan nombor 6. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Tuan Sri Yang Di-Pertua, izinkan saya menjawab soalan ini bersama-sama dengan 7 soalan yang lain dari Yang Berhormat Kapit pada 2 hari bulan November 2010, Yang Berhormat Ceras pada 9 hari bulan November 2010, Yang Berhormat Selayang 10 hari bulan November 2010, Yang Berhormat Alur Gajah daripada 23 hari bulan 11 2010, Yang Berhormat Jerai 8 hari bulan Disember 2010, Yang Berhormat Petaling Jaya Selatan 14 hari bulan Disember 2010, dan Yang Berhormat Tawau 14 hari bulan Disember 2010, kerana ke-8 soalan ini adalah berkaitan. Sila. Terima kasih. Tuan Sri Yang Di-Pertua, menurut laporan World Investment Report 2010 yang dikeluarkan oleh Persidangan Perdagangan dan Pembangunan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu atau UNCTAD, FDI global telah menurun secara keseluruhan sebanyak 37%. Keadaan ini turut melanda Malaysia, di mana FDI Malaysia telah merekodkan penurunan sebanyak 81%, iaitu daripada 8.1 bilion dolar Amerika Syarikat pada 2008 kepada 1.4 bilion dolar US pada 2009. Ingin saya terangkan di sini bahawa angka-angka yang dilaporkan oleh UNCTAD adalah FDI berasaskan imbangan pembayaran yang bermaksud modal equity, pendapatan pelaburan semula dan pinjaman intra-syarikat. Ini berbeza dengan data FDI MIDA yang terdiri daripada pelaburan, sektor perkilangan dan perkhidmatan berkaitan perkilangan yang diluluskan, yang akan mengalir masuk dalam jangka masa yang tertentu. Penurunan FDI adalah disebabkan oleh krisis ekonomi global yang bermula pada tahun 2008 dan berpanjangan sehingga tahun 2009. Senario tersebut telah menyebabkan pihak pelabur mengamalkan sikap berhati-hati dalam membuat keputusan pelaburan yang melibatkan modal yang tinggi. Peningkatan persaingan bagi FDI daripada ekonomi besar yang sedang meningkat naik seperti India, China dan negara-negara ASEAN. Kadar pelaburan semula yang rendah oleh syarikat-syarikat sedia ada disebabkan wujudnya lebihan kapasiti, memandangkan penurunan dalam permintaan ekspor. Jumlah perolehan terkumpul atau retained earnings dengan izin yang rendah bagi pelaburan syarikat sedia ada disebabkan kadar keuntungan yang rendah, pemulangan keuntungan dan pembayaran pinjaman kepada syarikat induk di luar negara. Peralihan daripada ekonomi yang berintensifkan modal kepada industri yang berasaskan pengetahuan, dan beberapa cadangan projek pelaburan yang diluluskan oleh kerajaan telah mengalami kelewatan dari segi pelaksanaan berikutan keadaan ekonomi yang kurang menentu tersebut. Antara punca kurangnya kemasukan FDI ke Malaysia adalah kerana Malaysia tidak lagi menggalakkan pelaburan yang berintensifkan tenaga buruh, di mana pelaburan-pelaburan tersebut telah mengalir masuk ke negara-negara jiran seperti China dan Vietnam. Namun yang demikian, negara-negara jiran seperti Vietnam dan Indonesia juga mengalami penurunan dalam kemasukan FDI pada tahun 2009, iaitu sebanyak 44.4% dan 47.3% masing-masing. Tuan Sri Yang Di-Pertua, kerajaan kini menumpukan usaha kepada memastikan FDI berkualiti terus mengalir masuk. Dasar kerajaan sekarang tidak lagi menggalakkan pelaburan yang berintensifkan buruh, tetapi memfokus kepada pelaburan yang nilai ditambah tinggi, berintensifkan modal dan pengetahuan serta teknologi baru muncul. Kementerian ini juga telah memperkenalkan pendekatan berfokus ataupun targeted approach dengan izin bagi menggalakkan kemasukan pelaburan.
Sasaran pelaburan asing pada masa ini adalah untuk menarik syarikat-syarikat terkemuka, khususnya di dalam sektor-sektor berteknologi tinggi untuk melabur di Malaysia. Di antara sektor-sektor yang digalakkan ialah aeroangkasa, tenaga boleh diperbaharui, advanced electronics dengan izin, petrokimia, bioteknologi, mesin dan peralatan perubatan. Galakan ini juga adalah selaras dengan model baru ekonomi yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang berteraskan kepada inovasi, kreativiti dan sumber-sumber pertumbuhan yang bernilai tinggi atau high value source of growth dengan izin. Hasrat kerajaan untuk mentransformasikan Malaysia kepada sebuah ekonomi berpendapatan tinggi di bawah model baru ekonomi dan program-program di bawah rancangan Malaysia ke-10 juga dapat dicapai dengan usaha negara menarik pelaburan yang berkualiti tersebut. Tan Sri Yang Ketua, kerajaan telah mengambil pelbagai langkah proaktif bagi merancakkan semula kemasukan FDI sambil mengurangkan aliran keluar pelaburan, termasuk memperkenalkan 12 bidang ekonomi utama negara atau NKEA melalui makmal yang diperkenalkan oleh Unit Pengurusan Prestasi dan Pelaksanaan Pemandu di samping program transformasi ekonomi, model baru ekonomi dan rancangan Malaysia ke-10. Bidang tersebut dijangka akan menarik pelaburan yang tinggi ke Malaysia. Menjadikan MIDA sebagai agensi penggalakan pelaburan utama bagi sektor perkilangan dan perkhidmatan. MIDA juga telah dikorporatkan dan diberi kuasa untuk membuat keputusan secara real time ketika berunding dengan para pelabur yang berpotensi. Menggalakkan pertumbuhan sektor perkhidmatan sebagai enjin pertumbuhan ekonomi yang baru yang terus meliberalisasikan sektor perkhidmatan sejajar dengan hasrat kerajaan untuk meningkatkan lebih banyak pelaburan langsung asing ke Malaysia. Menjalankan aktiviti promosi penggalakan pelaburan dan perdagangan yang lebih agresif bagi menarik lebih banyak pelaburan tempatan dan asing, dan melaksanakan inisiatif penambahbaikan ke atas sistem penyampaian perkhidmatan secara berterusan melalui pemantauan pasukan petugas khas pemudah cara perniagaan atau pemudah. Tan Sri Yang Di-Pertua, perkembangan operasi dan pelaburan oleh syarikat Malaysia di luar negara mencerminkan daya saing dan keupayaan syarikat Malaysia yang tinggi untuk menjadi peserta di peringkat rantau dan global selaras dengan teras Pelan Induk Perindustrian Ketiga atau IMP3. Secara amnya, pelaburan langsung asing yang dijalankan oleh syarikat Malaysia di luar negara memberi beberapa kesan positif, iaitu membuktikan keupayaan syarikat Malaysia untuk meluaskan pasaran ke luar negara serta mematuhi standard antarabangsa bagi tujuan integrasi di mana syarikat Malaysia dapat memperoleh kelebihan dengan membuat pelaburan di negara yang memiliki faktor pelengkap seperti sumber bahan, kepakaran tenaga kerja dan infrastruktur fizikal yang bersesuaian, menyokong pertumbuhan industri domestik dengan menggalakkan aktiviti penyumberan luar atau outsourcing dengan izin bagi tujuan mengurangkan kos pembuatan, dan mengelakkan sekatan bukan tarif dengan atau non-tarif barriers dengan izin yang dikenakan oleh sebuah negara memandangkan syarikat Malaysia yang melabur di luar negara boleh memperolehi akses kepada bahan mentah dengan kos yang kompetitif. Secara amnya, pelaburan langsung asing ke luar negara yang dilakukan oleh syarikat Malaysia dapat memberi manfaat kepada negara dengan pemulangan untung dan dividen yang dibawa balik ke dalam negara. Berdasarkan kepada imbangan pembayaran negara dari tahun 2004 hingga 2009, pendapatan pelaburan atau kredit ke dalam negara mencatatkan jumlah seperti berikut. Pada tahun 2004 sebanyak 13.4 bilion ringgit, 2005 sebanyak 16.3 bilion ringgit, 2006 sebanyak 26.1 bilion ringgit, 2007 sebanyak 33.5 bilion ringgit, 2008 sebanyak 35.5 bilion ringgit, dan 2009 sebanyak 35.4 bilion ringgit. Melalui pemulangan untung oleh syarikat Malaysia tersebut membolehkan syarikat induk di Malaysia berkembang
sekaligus menyediakan peluang pekerjaan kepada rakyat tempatan dan mewujudkan pembangunan industri yang terkini melalui pemindahan teknologi serta merealisasikan hasrat kerajaan untuk menjadi sebuah negara yang berpendapatan tinggi. Tan Sri Yang di-Pertua, menurut perangkaan yang dikeluarkan oleh Jabatan Statistik Malaysia, FDI berasaskan imbangan pembayaran yang diterima oleh Malaysia bagi tempoh Januari hingga Jun 2010 adalah bernilai 3.4 bilion US dollar bersamaan 11 bilion ringgit. Jumlah ini adalah lebih tinggi berbanding 1.38 bilion US dollar atau 4.5 bilion ringgit FDI yang diterima oleh Malaysia pada keseluruhan tahun 2009. Peningkatan ini menunjukkan bahawa Malaysia masih kekal sebagai sebuah destinasi yang kompetitif serta menarik untuk pelaburan. Kolak Rai.